Bagi pihak kontijen Malaysia, saya dengan Datuk Nicole dan lain-lain nak ucapkan terima kasih pada Menteri Belia dan Sukan Wabihana. Beberapa sukan sedang melalui proses kelayakan, akuatik, renang, angkat berat, badminton, golf dan tak lupa juga bola sepak yang akan pergi ke Qatar pada April. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Sebentar tadi bersama saya Datuk Nasibuddin, General Secretary OCM, Datuk Nicole, Deputy CDM. Sebentar tadi kita ada meeting dengan penguruh-penguruh pasukan dan juga dengan pihak agensi yang terbabit, MSN, ISN, Adamas, OCM dan semua ada sekali bersama dengan saya tadi dengan semua pengurus-pengurus pasukan yang telah layak ke Olimpik dan juga yang dijangka layak. Dijangka layak kita telah panggil untuk first meeting ni. Tujuan meeting kita ni adalah untuk membincangkan status terkini atlet dan juga pasukan yang layak dan juga yang dijangka layak bagi persiapan menuju Paris 2024. Seperti mana semua maklum, setakat 17 Mac atau hari ini, 5 atlet sudah menempah tiket ke Paris. Rodic, Shazrin, Jonathan, Ariana dan Noraisha. Saya juga telah berkesempatan bertemu mereka dalam lautan menemui kelima atlet ni dan telah yang pentingnya untuk melihat apa yang OCM, MSN, ASN boleh bantu dan alhamdulillah kita hampir 99% telah menunaikan ataupun telah apa yang mereka minta kita telah dapat buat dengan sokongan daripada Yang Muat Menteri through MSN, through ISN dan juga OCM. Selain daripada program Road to Gold, Road to Gold dia have lagi extra, dia dapat lagi ada dia punya kelebihan dia. Tapi MSN seperti yang kita tahu kita pun ada podium dan memang telah ada dia punya apa nak panggil, bukan sumbangan, dia punya support dan kita pun telah tambah lagi seperti atlet-atlet yang telah layak ataupun yang bukan layak, yang belum layak lagi, terutama latihan mereka sebelum pergi Paris sama ada dalam dan kebanyakan latihan mereka di luar negara, di luar negara. Bertrand selesai Piala Dunia final di Montreal, beliau menyediakan latihan luar negara di UK, Mexico dan Amerika. Nushazrin competition di Spain, France sebelum balik ke Langkawi pada Jun sebelum pergi ke Paris. Jonathan dia latihan di Kuala Lumpur dan dia kejohanan Piala Dunia ISSF di Azerbaijan dan seterusnya di Munich. Ariana menyertai sirkuit Piala Dunia World Archery di China dan Korea Selatan serta menyelesaikan latihan sebelum ke Paris di Turki. Nur Aisyah dijangka menyelesaikan latihan di Thailand dan seterusnya ke Belgium pada Mei ni. Jadi dalam perancangan ataupun dalam jangkaan kita OCM, kita jangkakan sekumpulan 20 atlet akan membentuk satu kontijen Malaysia secara muktamad ke Paris, tapi kita mungkin akan tahu penghujung April ataupun by Mei. Dan ada juga saya ingat satu game yang by Jun kita tahu sama dia layak ke tidak. Termasuk melalui wildcard ataupun unused quota. Beberapa sukan sedang melalui proses kelayakan, akuatik, renang, angkat berat, badminton, golf, gimnastik, memanah, olahraga pingpong dan taekwondo. Dan tak lupa juga bola sepak yang akan pergi ke Qatar pada April. Jadi ada beberapa sukan yang masih lagi final punya qualifiers. Sebagaimana lazim, Sekretariat akan mengutamatkan penginapan untuk anggota Sekretariat dan di dalam dan di luar kontijen based dengan jumlah atlet yang akan layak. Setakat ni jumlah anggota Sekretariat yang berpengkalan dan perkembangan atlet adalah cukup terhad, manakala proses untuk mewujudkan Malaysian House bagi Sekretariat luar menyediakan perkhidmatan protokol, sains sukan, perubatan, pemakanan sedang dimuktamadkan. Itu memang kita dah confirm buat. Selain daripada jadual penerbangan dan aturan logistik di Paris. Kalau saya dapat laporan semalam saya ada meeting sebelum hari ini, kebanyakan tim ni dia tidak akan bersama daripada Kuala Lumpur. Saya ingat ada satu je, mungkin archery je. Mungkin daripada sini. Lain ni semua daripada tim mereka training dan terus pergi ke Paris. Macam badminton mereka ada di France,
sebelum tu awal dan terus dan berbanyak beberapa lagi jenis sukan yang lain lah. Tidak seperti temasya sukan lain, sukan Olimpik mengenakan syarat ketat dengan jumlah pegawai yang terhad bergantung kepada jumlah penyertaan atlet. Lebih ramai atlet yang layak, lebih besar jumlah pegawai yang boleh Majlis Olimpik hantar bagi membantu melecihkan proses perjalanan, persiapan logistik, sistem sokongan sains sukan dan perubatan. Sistem penganjuran sukan Olimpik akan secara automatik mengutamatkan slot pegawai berpandukan jumlah atlet yang layak yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi kad akreditasi dan ID kad cukup terhad dan juga beberapa syarat lain diperkenalkan oleh di Paris termasuk kawalan keselamatan lebih ketat serta sistem pengangkutan yang tidak memberi keistimewaan kepada NOC ya. Dan saya difahamkan dan media telah difinaliskan Hashimi sebanyak 21 media yang telah pun confirm ID card everything untuk pergi ke Paris lah. Disebabkan kuota pegawai yang terhad, kita terpaksa terima hakikat bahawa jumlah pegawai yang akan menjadi pemain tu memang terhad lah, tidak boleh melebihi seperti yang dikendaki oleh setengah persatuan sukan. Yang pentingnya saya harap kumpulan pengurus pasukan ini memberi kerjasama penuh pada masa kini hingga atlet berada di sana dan sudah tentu kita akan cuba membantu seberapa banyak untuk coach ataupun pegawai untuk membantu atlet untuk datang ke Paris. Ya, seperti kita faham cuaca musim panas di Paris pada bulan Julai nanti dijangka paling panas sejak beberapa tahun, mencecah 43 darjah Celsius secara purata, suhu boleh turun hingga 7 darjah Celsius sepanjang bulan Julai dan Ogos. Atlet kena pastikan mereka kekal hidrasi dalam suasana demikian. Selain daripada banyak perkara yang kita bincangkan tadi dan briefing daripada Adamas, ISN, MSN dan OCM dan juga Sekretariat, di mana Sekretariat yang telah saya tubuhkan pada tahun lepas untuk memastikan persatuan sukan dan akan faham tentang perjalanan daripada mula sekarang dengan supporting tournament yang telah kita hantar hinggalah sama ada kita berada di Paris sehingga habis pada 11 Ogos. Okey, bagi pihak kontingen Malaysia, saya dengan Datuk Nicole dan lain-lain nak ucapkan terima kasih pada Menteri Belia dan Sukan Wabihana. Very good support, bukan hanya pada RTG dan beliau pun janji dengan saya memang dan telah ditunaikan support juga, mana player tak pergi RTG pun dia support pada players tu dan juga kepada persatuan tersebut. Jadi dan terutama daripada MSN, ISN dan Road to Goal yang telah bagi sokongan pada kontingen kali ini. Datuk Nicole, Deputy CDM akan fokus kepada atlet untuk memastikan players ni berada di dalam landasan dalam training yang betul untuk dia fokus dan saya kira dengan sokongan daripada semua yang ini dijangka berangkat lah, belum confirm lah ni. Dijangka berangkat kita telah, saya rasa Yang Berhormat Menteri lah telah menjemput ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Datuk Agong untuk berangkat macam Duli di Majlis Penyerahan Jalur Gemilang pada bulan Julai 2024.